sehingga tak boleh nak disebutkan kecuali maghrib. Manakah semaya yang dengan tetap Nabi SAW semaya pada awal waktu? Ada semua hadis yang bercanggah-canggah, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, semua semaya kecuali semaya maghrib. Semaya maghrib tak ada khilaf, kecuali sekadar untuk buka puasa, sekadar itulah. Sekadar tu. Masalah semaya dia ada hikmah pula kalau kita perhatikan. Semaya awal waktu, kalau kita perhatikan, dengan adanya orang Islam seluruh dunia ni begini ramai, maknanya setiap waktu, kan waktu ni tidak sama. Sebab kita waktu lain, ni isyak, sebab lain ni tengah hari pula. Boleh dikatakan tidak ada satu waktu pun, satu ruang waktu pun yang kosong daripada orang yang bersembahyang. Tu kelebihan. Kalau sembahyang pada satu waktu, boleh jadi di satu tempat, hanya pada waktu tu saja, di satu tempat. Walaupun pada waktu lain boleh berlaku, tapi pada satu tempat, hanya pada waktu tu, lepas tu kosong. Tapi kalau ada semua orang duduk sembahyang tu selagi dalam waktu, mana rahmat Allah sentiasa ada tunggu kepada kita. Itu makna dari satu sudut, dari satu sudut. Tapi dari sudut berjemaah tu lebih baik, berjemaah ramai tu lebih baik. Tentulah apabila waktu dia tu tetap, senang, lebih senang. Tetapi waktu tu masih ada, orang boleh sembahyang lagi. Orang panggil sembahyang zuhur misalnya, dalam waktu zuhur tu kalau selagi tak habis, adalah orang duduk sembahyang walaupun pada tempat yang sama. Ini tak ambil kira tempat lain. Kalau ambil kira tempat lain, iyalah kita sembahyang zuhur, dia sembahyang isyak, lain-lain lah pula lah. Ni kalau kira setempat pun. Sebabnya kalaulah orang tu tidak mengikut mazhab zahiri, yang mana mensyaratkan sembahyang ni kena berjemaah, sembahyang ni nak sah tu dia kena jemaah. Kalau tidak jemaah tak sah kena sembahyang ni. Lepas tu kalau orang sudah sembahyang belakang dah, dia pula mari sembahyang, walaupun jadi sunat dah hak dia tu, tapi kena jemaah juga. Ini mengikut mazhab zahiri. Kalau tidak mengikut, selagi tidak mengikut mazhab zahiri, tak soraya mazhab mana, dia masih ada orang sembahyang di sepanjang waktu kalau selagi tak habis. Adalah tu hal dia masing-masing. Orang ni boleh sembahyang jemaah, orang ni tak boleh, ada hal dia. Jadi setiap waktu dalam waktu tadi boleh bersembahyang, akan ada yang bersembahyang. Faedahnya macam itulah dari segi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata a'lamu ma taqul, aku tahu apa yang kamu kata tu. Urwah pun kata sami'tu Bashir bin Abi Mas'ud dan seterusnya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril tu dia menceritakan kepadaku tentang waktu sembahyang. Aku sembahyang dengan dia, kemudian aku sembahyang dengan dia, kemudian aku sembahyang dengan dia 5 kali dia. Duduk kira dengan jari dia. Duduk kira dia sama ada perawi hak kemudian duduk kira Abah Mas'ud tu bila Nabi sebut, kemudian aku sembahyang, kemudian aku sembahyang, kemudian aku sembahyang, duduk lipat. Lipat. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri lipat. Maknanya dalam membilah dia sembahyang. Mana 5 kali itulah. Dia pun sebutkan, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur ketika matahari telah tergelincir. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakhirkannya pada ketika panas kuat sangat. Ini sudah menunjukkan berbeza dah. Sebab tu anak kata dasar ni, hak ni dalam mazhab Syafi'i pun pakai hak ni, iaitu sembahyang zuhur ni kalau ketika sangat panas tidak afdal awal, afdal pelewak sikit. Mana tak ada dah lah mutlak, maknanya di awal waktu tu lebih semua tak ada, tidak lagu tu. Apatah lagi orang lain pun kata lagu tu juga dalam mazhab zuhur ni. Zuhur kalau panas sangat pelewak sikit. Dalam Bukhari ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-salah wa idza ishtadda al-harru abrada bis-salah. Ada disebutkan begitu. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya kalau sejuk sangat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang awal kalau sejuk sangat. Sebab apa? Kalau sembahyang lewat tu dia jadi sejuk. Kalau sembahyang awal tu maknanya ni berkenaan dengan zuhur, pada ketika agak panas lah, selesa sikit lah kepada orang yang berada di negeri sejuk. Kalau sembahyang awal, sebab masa panas sikit. Kalau lewat sikit dia sudah jadi sejuk dah. Sebab itu kalau sejuk sangat dia sembahyang awal. Tapi kalau panas sangat dia akan takhirkan sembahyang zuhur. Begitulah kebiasaan Nabi SAW. Yang ni Nabi SAW tengok keadaan.
Begitu juga dengan kita, masalah sembahyang ni pun tengok keadaan juga. Yang disebutkan di sini satu saja, iaitu apabila kuat panas tu kuat sangat, Nabi SAW akan mentakhirkannya. Ini berkenaan dengan sembahyang zuhur. Berkenaan dengan sembahyang asar, Imam Abu Hanifah pegang dengan hadis Nabi SAW sembahyang pada ketika bayang sesuatu tu jadi 2 kali ganda. Maknanya lewatlah. Padahal apabila bayang sesuatu jadi sama panjang dengan dia, sudah masuk dah waktu asar. Lebih sikit masuk dah. Tapi banyak hadis menyebutkan, bahkan Nabi SAW suruh, inilah yang menjadi pegangan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, lewat sembahyang sampai jadi 2 kali ganda. Itu hak masa hak afdal bagi dianya, kata mereka. Tapi dalam masalah sembahyang asar ni, kalau mazhab Syafi'i supaya hak lain, hak lebih afdalnya awal, hak lebih afdal. Lewat sikit tu tidak afdal, kau kurang dah. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah mula-mula masuk waktu asar tu tidak afdal, boleh saja, harus saja. Tengah dia hak tu hak afdal. Maknanya ada lewat juga, khilaf juga di situ. Maghrib, maghrib tak ada khilaf, awal waktu yang afdal, tak ada khilaf. Bahkan dari segi hak ni kalau nak kira mazhab di Malik, mazhab di Imam Abu Hanifah lebih kuat lagi pegangnya. Hak awal ni, maghrib ni awal benar, sehingga tak ada nak sembahyang sunat qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib tu tak ada. Maknanya lepas qamat terus sembahyang maghrib, sunat qabliyah maghrib tu tak ada dah. Cepat benar lah, cepat benar. Lepas tu Isyak, Imam Syafi'i sendiri pun kata, kalau hak lebih lewat sikit, tapi janganlah sampai ke lepas pada separuh malam. Kalau hak alah kelewat lebih baik sembahyang Isyak. Alah kelewat lebih baik. Itu berkenaan dengan sembahyang Isyak. Orang lain pun kata lagu tu juga. Ini menunjukkan bahawa tidak semestinya awal waktu hak lebih afdal. Bahkan dalam bab sembahyang Isyak ni, Imam Syafi'i sendiri pun kata hak lebih afdalnya lewat sikit, bukan awal waktu benar. Tetapi kalau sembahyang awal waktu, dalam waktu tadi lah sembahyang awal pun boleh. Semua ini kita ni hak mana hak lebih afdal, hak mana hak lebih afdal. Hadis ini menunjukkan sembahyang asar ni ketika matahari tinggi lagi. Mana selepas sembahyang tu, seseorang tu kalau pergi ke Zal Hulaifah, dalam naik batu daripada Madinah tu, dah lagi matahari tak jatuh lagi. Maknanya sembahyang asar ni di awal waktu. Orang-orang yang berpegang mengatakan sembahyang asar ni molek di awal waktu, dia pegang dengan hak ni lah. Tapi hak ni, masalah hadis ni, sanad dia, gapo dia, isi dia, gapo, tak bahas lagi tu, tak bahas lagi. Nanti akan datang. Hak ni kalau mengikut zahir isi dia ni gitulah. Mana sembahyang asar ni di awal waktu. Dan bagi orang yang kata hak sembahyang asar ni lewat sikit hak lebih afdal, hak ni menunjukkan harus kita putri mau harus. Apakah menunjukkan Nabi SAW selalu sembahyang pada masa tu? Tak jelas. Tak jelas. Tak jelas. Cumanya boleh kalau kita nak kata orang yang kata selalu Nabi bersembahyang tu, sebab dia guna di sini madhi istimrari, wa ra'aituhu yusalli al-'asr. Saya melihat Nabi SAW bersembahyang, yakni selalu, sentiasa bersembahyang asar, yusalli. Dia tidak kata wa ra'aituhu shalla al-'asr, tidak, dia kata ra'aituhu yusalli. Ini menunjukkan selalu pada masa yang lalu, selalu pada masa yang lalu. Boleh dia bagi kod tu lah. Dia bagi kod tu. Kemudian sembahyang Isyak tu kadang-kadang Nabi SAW mentakhirkannya sampai orang berkumpul. Jadi maksud sembahyang lewat Isyak tu supaya orang berkumpul. Daripada sinilah ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa salah satu yang menyebabkan sembahyang ni ada kelebihan dia, iaitu apabila jemaah tu ramai. Kalau ramai jemaah, kau lebihlah sembahyang tu.